Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya akan membuat satu live yang ringkas, ya, berhubung tiga perkara. Pertama adalah perkembangan terkini rayuan terakhir SRC Najib Razak di Mahkamah Persekutuan. Jadi itu perkara pertama yang saya akan sentuh. Perkara kedua yang saya akan sentuh yang berkait dengan rayuan terakhir SRC Najib Razak di Mahkamah Persekutuan adalah satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Najib ketika Konvensyen Wanita Barisan Nasional semalam. Ya, yang itu perkara kedua. Dan perkara ketiga, saya akan sentuh sedikit perkembangan terkini skandal LCS. Jadi pastikan anda menontonnya sampai akhir. Saya tidak akan ambil soalan hari ini, saya hanya akan mengambil soalan esok. Baik, saya mulakan. Jadi kita mulakan dengan dua perkara pertama yang melibatkan perkembangan terkini rayuan terakhir SRC Najib di Mahkamah Persekutuan. Baik. Hari ini, secara tepat seperti yang dinyatakan oleh Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah dalam satu sesi yang telah saya adakan bersamanya, ya, perkara yang didengari di Mahkamah Persekutuan adalah permohonan, ya, dari pihak Najib ataupun membabitkan permohonan Najib untuk memasukkan bukti baru berhubung dengan kes SRC. Ya, jadi hari ini pihak pendakwaan telah pun memberikan hujah-hujah berkaitan mengapa pendakwaan berpendapat bahawa bukti baru yang didakwa oleh pihak Najib itu tidak harus dibenarkan. Ya. Jadi apa yang kita tahu berkenaan dengan hujah-hujah pendakwaan adalah berdasarkan laporan media. Jadi berdasarkan laporan media, saya rumuskan pendakwaan dia ada dua hujah utama. Ini berdasarkan kenyataan laporan media. Iaitu hujah pertama adalah perkara-perkara berkait dengan Hakim Nazlan dan kerjanya bersama Maybank semuanya sudah ada di domain umum sejak 2018. Jadi tidak ada sebab tim Najib tidak membangkitkannya ketika menyoal saksi semasa perbicaraan dijalankan. Maksudnya pendakwaan mendakwa ini bukan bukti baru, dah ada sejak 2018. Jadi mengapa tidak dibangkitkan sebelum itu? Jadi ianya bukan bukti baru, tidak seharusnya muncul di dalam Mahkamah Persekutuan. Dan perkara kedua yang dinyatakan oleh pendakwaan yang utama bagi diri saya berdasarkan laporan media adalah sekiranya Hakim Nazlan telah bekerja sebelum ini bagi pihak Maybank, ya, apa salahnya? Ya, apa salahnya? Ianya tidak membawa maksud dia terlibat dengan nasihat dalam pembentukan SRC atau ada maklumat-maklumat berkaitan. Ya, itu dua perkara utama. Ya, bukan tugas saya di sini untuk menyokong atau menentang kenyataan pendakwaan. Itu dua perkara utama yang dapat saya perolehi daripada laporan media. Ya, jadi ini bertepatan dengan Muhammad Hanif Katri Abdullah, kenyataan dia dalam sesi bersama saya bahawa inilah yang akan menjadi the first order of the day, iaitu permohonan Najib bagi memasuki bukti baru. Jadi esok pihak pembelaan akan membalas hujah-hujah pendakwaan dan kemudian mahkamah akan membuat keputusan sama ada membenarkan Najib memasukkan bukti yang didakwa bukti baru tu, dan keputusan ni sama ada akan dibuat esok ataupun ditunda ke satu tarikh yang lain. Ya. Jadi jika bukti baru itu diterima, maka akan bermula penghujahan berhubung bukti baru itu untuk cuba membuktikan bahawa ada konflik kepentingan melibatkan Muhammad Nazlan. Sebaliknya, jika mahkamah memutuskan esok atau hari yang lain bahawa bukti baru ini tidak boleh diterima, maka pihak Najib seterusnya perlu memulakan proses rayuan
yang dalam hal-hal berkaitan. Ya, so itu perkembangan terkini. Saya ingin memaklumkan anda sebab bahawa apa yang telah saya sebutkan berkenaan dengan hujah-hujah pendakwaan hanya berdasarkan laporan media. Saya tidak percaya itu sahaja penghujahan pendakwaan, malah mungkin ianya lebih rumit dari itu dan barangkali tidak dilaporkan di media. Media hanya memetik perkara-perkara yang sama ada difahami oleh reporter ataupun perkara-perkara yang mungkin media merasakan menarik. Saya tidak percaya laporan pihak pendakwaan itu setakat itu sahaja. Jadi kita jangan membuat andaian. So itu perkembangan setakat ini dan kita ikuti seterusnya dan saya akan membawa perkembangan-perkembangan lanjut bila tiba masanya. Jadi perkara kedua bersangkut juga dengan isu rayuan terakhir SRC Najib Razak ini, ialah satu kenyataan yang telah dibuat oleh Najib di Convention Wanita BN semalam. Di dalam kenyataan itu, Najib memberi tahu bahawa dia meluangkan masa untuk datang ke convention walaupun seharusnya dia bersama dengan peguam-peguam dia kerana esok nak jadi nak masuk rayuan. Di situ sahaja saya nak tegur Najib. Tidak ada sesiapa perlu menaruh simpati terhadap anda kerana anda membuat pengorbanan itu, kerana itu peribadi anda bersama peguam anda, dan anda perlu ingat bahawa apabila dibuat convention pertama BN selepas 14 tahun, kita diberitahu itu satu-satunya convention. Kemudian berlaku convention BN Sabah, kita tak sampai sebulan selepas itu kita diberitahu itu convention terakhir. Kemudian tak sampai sebulan selepas itu dibuat satu convention BN Selangor, kita diberitahu itu convention terakhir. Kini tiba-tiba ada convention BN Wanita. Jadi jika BN nak buat convention demi convention untuk menekan Ismail Sabri, itu hak anda, tetapi kita tidak perlu menaruh simpati atau tahu bahawa anda meluangkan masa dengan BN daripada meluangkan masa dengan peguam, kerana anda sudah berucap di dalam semua convention dan ucapan anda seakan-akan sama. Semuanya berkait dengan nak cuba menjawab sesuatu yang sebenarnya anda tidak mampu jawab. Saya akan sebut apa perkara itu. Dan yang kedua, di dalam ucapan itu selepas memberitahu convention bahawa dia memilih untuk bersama dengan convention daripada peguam dia, Najib tiba-tiba berkata dia akan berlaku atau memberi gambaran berlaku apabila merujuk kepada rayuan dia di Mahkamah Persekutuan. Dia memberi gambaran berlaku kezaliman terhadap dia dan isteri dia. Jadi saya berharap Mahkamah Persekutuan mengambil perhatian berhubung kenyataan ini, kerana ianya kenyataan yang cukup tidak bertanggungjawab, kerana gambaran diberikan seolah-olah semua yang berlaku ini, termasuk proses-proses mahkamah ini, adalah sebahagian daripada kezaliman. Ataupun persepsi palsu ini boleh tertimbul di dalam minda rakyat apabila mendengar kenyataan-kenyataan itu sehari sebelum bermulanya proses rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan. Jadi cukup tidak bertanggungjawab bagi Najib berkata demikian, dan saya berharap pihak-pihak berkaitan ambil perhatian tentang kenyataan itu. Jadi yang ketiga, skandal LCS. Jadi apakah perkembangan terkini skandal LCS? Jadi saya tidak ingin masuk mendalam skandal LCS ni. Anda boleh baca, ada pendedahan PAC yang lengkap berperlembagaan 250 muka lebih. Saya nak beritahu sejelas-jelas mungkin bahawa tidak ada sebarang pendedahan berhubung kepincangan, kelalaian, kesalahan dan sebagainya oleh pentadbiran Najib pada antara 2009 hingga 2018 berkait dengan skandal LCS yang telah dijawab oleh Najib dengan jayanya di Facebook. Yang ada fitnah, tomahan, bermula dengan fitnah kononnya ini pengerusi PAC adalah ada jawatan dalam DAP yang terang-terang palsu. Ini menunjukkan tahap keterdesakan Najib, dan Najib lupa bahawa panel 14 ahli yang membuat keputusan bersama dalam membentangkan laporan PAC itu adalah dari pelbagai parti.
termasuk saya dipahamkan ada dari UMNO. Ya, dan dengan menimbulkan persepsi itu, kononnya ini adalah berat sebelah kerana pengerusi dia DAP. Ya, Najib mengelak daripada menjawab soalan-soalan dan perkara-perkara utama yang ditimbulkan. Satu lagi helah yang dimainkan oleh Najib ialah cuba menuding jari kepada Pakatan Harapan. Kononnya mengapa mereka tidak buat ni, mengapa mereka tidak buat itu. Ya, ini serupa dengan seorang pencuri yang mencuri, kemudian seorang lagi pun terlibat dalam, contohnya lah satu kesalahan. Orang tu bila orang nak sabit ataupun nak dakwa pencuri tu, dia kata mengapa kau tak kau tak buat ni, kau tak buat itu, mengapa kau bersalah. Ya, dia cuba alih perhatian terhadap kesalahan orang lain dan tidak menjawab kesalahan dia sendiri. Ya, tidak atau elak dari jawab kesalahan dia sendiri. Itu pun apa yang Najib dakwa berkenaan dengan Pakatan Harapan semuanya palsu belaka, semuanya dijawab dengan tertib dan teliti oleh pihak-pihak berkaitan, dan penjelasan mereka tidak mampu, malah Najib tidak berani menyangkalnya. Dia tidak menyentuhnya, dia buat seolah-olah tidak dengar. Dia teruskan dengan retorika, mengapa PH tidak buat ni, mengapa PH tidak buat itu. Walhal skandal ni, LCS ni, berpunca daripada zaman pentadbiran Najib dan Menteri Pertahanan yang berkaitan. Ya, termasuk rundingan-rundingan yang tidak masuk akal, yang tidak menepati permintaan sebenar TLDM. Sebab projek ini adalah untuk membuat kapal untuk TLDM. TLDM minta lain, tapi menteri-menteri pertahanan seperti Zahid dan sebagainya, dia pandai-pandai dia buat desain lain yang tidak diperlukan oleh TLDM, kemudian membawa subkontraktor tertentu yang tidak ada kepakaran selengkapnya. Di situ timbul tanda soal. Buat apa buat kapal yang TLDM tidak perlukan, dan TLDM merungut, anda tidak kisah. Jadi skandal ni bermula daripada anda nak tuding jari kat orang lain buat apa. Lepas tu bila tuding jari pun anda menipu. Bila orang jawab anda buat tak dengar. Ya. Sebenarnya semua dah dijawab oleh PH, dan Najib lupa bahawa jika pada masa PH hendak melakukan sesuatu tindakan selepas melalui proses-proses tertentu, ya, sebelum tindakan boleh diambil, berlaku langkah Sheraton. Jadi timbul persoalan, adakah langkah Sheraton salah satu motivasinya adalah untuk cuba mengelak daripada tindakan diambil berhubung skandal LCS. Dan kalau ikutkan logik Najib, jika PH melakukan ini, melakukan itu, kapal boleh siap tahap ni, tahap tu. Jadi bila UMNO mengambil alih semula kerajaan, sepatutnya sekarang sudah selesai semua masalah LCS. Mengapa sekarang masih keadaannya teruk? Kemudian berlaku penipuan daripada kontraktor utama. Dia kata tidak berlaku kerugian 1.7 bilion yang dinyatakan. Sebenarnya betul kata Fahmi daripada PH. Siapa yang kata ada kerugian? Tak pernah orang kata ada kerugian. Tak pernah sesiapa kata ada kerugian. Apa yang orang kata adalah 15% daripada pembelian yang dibuat semuanya sudah melangkaui tarikh luput. Dan dari sudut itu ianya satu kerugian. Benda ni bukannya dakwaan yang dibuat oleh PH. Benda ni adalah terkandung dalam PAC dan dari pengakuan kontraktor utama. Jadi kontraktor utama membuat kenyataan sekarang bercanggah dengan pengakuan dia sendiri kepada PAC bahawa 15% alat yang dibeli sudah melangkaui tarikh luput. Najib juga gagal menjawab, ya, pendedahan-pendedahan berhubung subkontraktor yang atas kertas dia berkait LTAT. LTAT menerusi anak syarikat dia memiliki 51% saham dalam syarikat subkontraktor. Atas kertas nampaknya LTAT kawal. Tetapi ada satu keputusan yang luar biasa aneh dibuat oleh bekas pengerusi LTAT atau bekas pegawai eksekutif LTAT, Lodin Wok Kamarudin, yang memberikan kawalan sepenuhnya kepada sebuah syarikat asing, ya, yang hanya memegang saham minoriti, termasuk kawalan keputusan kewangan dan nak sign cek.
Bagaimana nak jelaskan perkara ni? Jadi banyak Najib tidak boleh jelaskan. Taktik dia, alih perhatian, spin, putar belit. Jadi nasihat saya kepada Najib, berhenti keluar kenyataan ini kerana anda sudah cemas. Anda sudah terdesak. Sebab kalau anda lihat, rakyat nampak jelas. Rakyat nampak jelas anda sekarang tengah bermain propaganda. Dan ini tidak baik bagi anda. Khususnya apabila anda sedang melalui satu proses rayuan. Biar ianya tidak berkait. Tetapi kredibiliti anda makin tercemar. Dan saya nak tanya kepada Najib, bagaimana saya boleh percaya anda sedangkan anda terang-terang mengaku menipu sebelum PRU14? Sebelum PRU14 anda berkata sah derma Raja Arab Saudi 2.6 bilion. Bila BN kalah, anda ubah cerita dalam temu ramah dengan Al Jazeera. Anda hanya anggap ianya derma Raja Arab Saudi. Jadi bagaimana kita nak percaya kepada anda? Saya rasa Najib perlu berhenti komen di Facebook dan bertumpu kepada proses rayuan dia. Jadi itu pencerahan saya hari ini. Seperti yang telah saya beritahu, hari ini saya tidak akan mengambil soalan, mungkin esok. Jadi sehingga kita bertemu di lain masa, saya akan cuba memberi perkembangan-perkembangan terkini. Jadi Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.